Tapi saya tak bersetuju bila nak sebut macam si Muhyiddin ni bodoh ke, jargon bodoh ke, Taqiyuddin bodoh ke. Diorang tak bodoh. Tu saya tak setuju. Diorang ni jahat. Diorang bukan bodoh. Diorang ni jahat. Diorang tahu. They know what they are doing. They know what they are saying. Dia tahu benda tu menipu. Dia tahu benda tu tak betul. Dia buat juga. Dia tahu benda tu ada kena-mengena dengan mahkamah syariah. Dia goreng juga. They don't care. Diorang ni seolah-olah macam lantak lah nak terbakar ke Malaysia ni, nak merusuh ke umat Islam kat Malaysia ni, lantak. Pasal diorang punya end game is only one. Diorang nak biar kerajaan ni tumbang supaya diorang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak membicarakan soal pembohongan, kenyataan palsu yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin. Apa masalah dia? Apa masalah dia yang sebenar-benarnya? Dan kita nampak sekarang ni, aku akan berkongsi dengan hampa sekali ni berkaitan ni. Brother ni tanya soalan kepada Dr. Mujahid soal kenyataan Muhyiddin, pembohongan Muhyiddin, dan dia pun dia selit sekali. Inilah plan, inilah cara untuk nak huru-harakan negara, untuk cara mereka nak membenci kerajaan, cara mereka nak mempengaruhi rakyat supaya membenci kerajaan, menyalahkan kerajaan. Kononnya agama Islam tergugat, kononnya ini berlaku, itu berlaku, dan hari-hari penuh dengan penipuan, hari-hari penuh dengan kemunafikan. Tapi mereka kata mereka lah terpaling membela Islam, mereka lah terpaling membela Melayu. Tapi menipu dan menipu, pusing fakta, menipu rakyat, mereka tak fikir. Mereka sekarang ni, isu yang berlaku ni, untuk mereka nak panaskan keadaan. Mereka nak panaskan isu ni supaya bagi nampak kerajaan kita ni teruk. Di bawah kerajaan hari ni Islam terancam, ini berlaku. Tengok mahkamah syariah lah, apa semua. Lepas ni kita dah boleh buat macam-macam dah. Takkan tidak berlaku kesalahan lah, apa semua. Padahal pembohongan demi pembohongan mereka. Tapi tak apalah, aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Dan last sekali aku akan ulas. Aku cukup rasa sakit hatinya. Bukan setakat Muhyiddin. Ni pimpinan parti-parti dia lagi banyak nak abang ambil kat hampa. Menipu dan terus menipu. Demi apa? Demi nak raih. Demi nak tunjuk kata mereka lah yang paling terkedepan, mereka lah yang paling membela Melayu, mereka lah yang betul-betul memperjuangkan Melayu Islam. Sedangkan isu yang sebenarnya bertindih, wahai Muhyiddin. Sekarang ni kalau siapa-siapa yang pergi buat di antara 16 yang digugurkan tu, 16 enactment yang digugurkan tu, dia boleh dituduh di 2 mahkamah. Kalau ikutkan kita melakukan kesalahan, kita akan dituduh hanya 1 mahkamah, sehinggalah dijatuhi hukuman sama ada bersalah ataupun tidak bersalah. Tetapi perbezaan bila di pusat ke macam dekat mahkamah sivil pun ada akta, lepas tu dekat mahkamah syariah pun ada akta. So dia akan dituduh di 2 mahkamah. Adil ke tak adil? Lepas tu tidak adil pula kepada kita orang Islam dengan terhadap orang-orang bukan Islam. Oh, kalau macam kita orang Islam, kita hanya didenda berapa, hanya 2 ke 3 ribu je. Tapi kalau orang bukan Islam melakukan kesalahan yang sama di negeri dia akan dibawa kepada mahkamah sivil dan dituduh di bawah mahkamah sivil, tapi denda dia 20 ribu, 30 ribu dengan sebatan apa semua lagi. Jadi tak apa, jom kita dengar persoalan demi persoalan dan jawapan daripada Dr. Mujahid Rawa. Jom sama-sama kita dengar. Bekas Menteri Agama tau. Jom sama-sama kita dengar. Saya bersetuju 99%. 1% saya tak bersetuju. Okey, bila panel-panel menyebut kan, ni pimpinan-pimpinan PAS dengan puaka-puaka nasional ni, tolonglah muhasabah diri, tolonglah insaf, tolonglah sedar, sudah-sudahlah tu, berhentilah. Dia, kalau kita tengok Datuk Seri, sejak daripada time Datuk Seri jadi menteri kan, dengan fitnah tabung haji non-stop, daripada hari tu, daripada zaman tu sampailah tak berhenti. 24 jam diorang ni bohong,
fitnah, menunggang. Bohong, fitnah, menunggang. Repeat 24 jam, tak tahu lah, dah masuk 5 tahun dah, tak berhenti. Yang hari tu yang paling sensitif juga hari tu yang cerita kalimah Allah. Sampailah ke sekarang ni, cerita kes ni Alin. Okey. Lepas tu bila yang disebut walaun yang biarlah yang walaun kat bawah ni memang kita sedar dia orang memang bodoh. Yang itu kita setuju. Satu Malaysia setuju walaun kat bawah ni bodoh. Tapi saya tak bersetuju bila nak sebut macam si Muhyiddin ni bodoh ke, jargon bodoh ke, Taqiyuddin bodoh ke. Diorang tak bodoh. Tu saya tak setuju. Diorang ni jahat. Diorang bukan bodoh. Diorang ni jahat. Diorang tahu. They know what they are doing. They know what they are saying. Dia tahu benda tu menipu. Dia tahu benda tu tak betul. Dia buat juga. Dia tahu benda tu tak ada kena-mengena dengan mahkamah syariah. Dia goreng juga. They don't care. Diorang ni seolah-olah macam lantak lah nak terbakar ke Malaysia ni, nak merusuh ke umat Islam kat Malaysia ni, lantak. Pasal diorang punya end game is only one. Diorang nak biar kerajaan ni tumbang supaya diorang naik. Lepas diorang naik, diorang nak padamlah semua kes-kes Muhyiddin, kes anak Hamzah semua ni. So, diorang punya end game sejak daripada PRU dulu tu, nak kasih tumbang kerajaan Anwar Ibrahim. Itu je. By any means necessary, buat. Kau nak tunggang nama Allah, nak pakai nama Rasulullah, nak mainkan Quran, mainkan hadis, mainkan agama, main bangsa, main Melayu. Selagi boleh main. Pasal bagi dia, kita ni kafir, liberal, sekular, musuh Islam, musuh Allah, musuh Rasulullah. Jadi bagi diorang ni, halal kita membuat tipu muslihat, halal bohong, halal fitnah, semua ni dibolehkan. Pasal kita ni musuh Islam. Jadi dengan apa cara sekalipun, kerana tumbangkan juga kerajaan ni. Jadi bila disebut yang Muhyiddin cakap, rakyat Kelantan boleh apa semua, dia tahu benda tu tak betul. Tapi dia buat juga because they don't care. As long as diorang punya objektif tu tercapai, bagi orang marah dengan kerajaan ni. Okay. So my question is very simple kepada Datuk Seri. Sampai bila kerajaan kita ni nak berlembut dengan puak-puak pelampau ni? Sampai bila yang kita nak layan, nak bagi penerangan, nak bagi penjelasan? Because terangkanlah selama 24 jam ni, berapa lama dah ni Abang Saipul duk pergi terangkan kan. Dah masuk 4 hari lah. Segala room dia masuk 24 jam ni non-stop, ulang. Tapi dia orang tak nak faham. Saya yakinlah Taqiyuddin tu dia bukan tak faham, dia tahu, dia saja je. Sama juga dengan jargon, sama juga dengan Muhyiddin, sama juga dengan Fadli Syari. Diorang ulang-ulang tu, okey lepas ni kau goreng, lepas tu besok kau goreng. Jadi soalan dia, sampai bila yang kita nak bagi muka dekat puak-puak pelampau ni, Datuk Seri? Sampai bila yang kita nak main nak acah-acah baik? Joker, kenapa kita tak jadi keras sikit kepada kerajaan ni? Kepada puak-puak pelampau ni? Maaf Joker, tang jargon. Sungguh soalan. Tak, maaf Joker, tang jargon tu saya tak setuju dia tahu. Dia tu memang tak tahu. Okey, jadi minta Datuk Seri Mujahid, soalan dia saya ulang balik. Sampai bila enough is enough lah bagi saya. Dah lama sangat kita bagi muka dekat puak pelampau ni, sampai malu tau orang Islam. Serius malu. You are shaming the religion. Pasal, aku dah tak tahan lah Datuk Seri. So tolong lah, tolong bagi jawapan yang best sikit. Soalan Kandas. Ini saya pun kadang-kadang boleh jawab. Dia beginilah apa Joker biarlah saya dalam dalam kita melihat suasana yang ada kan. Saya sejak dari dulu lagi antara orang yang paling kuat memperjuangkan perlu ada satu undang-undang khusus bagi mereka yang menggunakan agama dan kaum ini untuk dikenakan tindakan. Memang saya konsisten daripada tahun 2012 lagi. Waktu saya duduk dalam jawatan kuasa konsultatif perpaduan. Dan saya terus membawa idea ini sampai kepada saat kita sedang berbicara ini. Datuk minta tolong buka kamera Datuk, tak puas saya dengar. Sekejap ya. Macam-macam lah kau ni Joker. Banyak cekadak betul. Okey ya.
Wah, cuba Joker buka kamera pula. Sila Datuk, sila Datuk. Saya antara orang yang sangat-sangat konsisten ya. Sampai tahap ini di Dewan Negara, saya masih mempersoalkan bila kerajaan akan buat satu undang-undang bagi menyekat golongan pelampau yang menggunakan agama dan kaum sehingga menimbulkan kebencian dalam masyarakat, sehingga menjejaskan keharmonian dan sebagainya. Saya bawa di Dewan Negara dan jawapan yang saya dapat ialah oleh Menteri Undang-Undang waktu itu, dia kata, ya kita sedang membuat kajian. Setakat yang saya dengar buat kajian ni dah setahun lebih dah bila kerajaan Madani ini dah ada. Tapi hingga saat ini sampai sekarang tak ada pun apa-apa yang solid yang kita boleh pegang. Jadi saya bersama dengan Joker. Enough is enough. Ya, kita boleh buat penjelasan. Ya, kita boleh bagi penerangan. Ya, kita tahu bahawa kita punya hujah kita itu lebih kukuh kerana kita berpegang kepada konsep siasah syariah. Kita berpegang kepada konsep maqasid syariah. Tapi macam kita dengar tadi, ada orang katalah apa pun dalil, bagilah apa pun hujah, dia tetap menyatakan perkara yang sama dan menjadi mangsa pembodohan oleh mereka-mereka ini. Yang lebih buruk pada itu, dia menimbulkan kebencian. Kalau bukan dia, bukan puak dia, maka mereka ini semua liberal masuk neraka, kita saja yang masuk syurga, yang kita kata puak khawarij ini. Jadi sementara saya menyokong usaha-usaha untuk menjelaskan melalui media sosial macam kita buat hari ini, kita jelaskan keadaan-keadaan suasana yang sebenarnya, tapi pada waktu yang sama, tiba masanya kita kena ada undang-undang yang lebih tegas supaya tidak menjejaskan isu-isu yang boleh menimbulkan kebencian antara kita, permusuhan antara kita melalui penggunaan ya isu-isu perkauman dan agama yang keterlaluan sehingga menyebabkan negara kita ni jadi rosak. Saya sokong sama sekali dan saya minta kita semua kena tuntut kerajaan yang ada sekarang bila lagi nak buat undang-undang ini. Saya bersama dalam tuntutan ini insya-Allah. Dan saya akan ulang nanti ketika dalam Dewan Negara pun saya akan cakap balik dan saya akan ulang balik bila kita nak buat undang-undang ini. Baik, terima kasih Datuk. Okey, mungkin Encik Rizal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya apa nak cakap ni macam Joker lah. Tapi Joker dah sampai kalau tadi. Cuma satulah je, mereka ni kita faham ahli politik. Dia akan twist satu perkara tu supaya relevan. Dia nak bawa sampai kepada PRU 16 nanti untuk mereka kekal menang, kekalkan sokongan. Tapi itulah saya nak minta yang tadi Joker tanya kan, kerajaan ni bila nak bendung. Saya lalu ikut Iswardi, Halim Romli, Sofi Wahab. Dia pun mengeluh. Dia tanya kenapa kerajaan lambat sangat bertindak. Kan? Malah kerajaan pula sekarang berbalah. Sampai Ahmad Maslan terasa tegur DAP, jangan bagi pula tanggung pada mereka. Lepas itu kita punya Hasan Karim pula buat hal lagi macam ni kan. Kita sendiri berbalah, berpecah. Jadi Bang Rizal, saya tak nampak kerajaan perpaduan ni berpecah atau berbalah lah. Bagi konteks apa yang saya nampak lah. Tetapi perbezaan pendapat itu bagi saya tak apa kot. Tak, bagi kita memang okey. Macam saya tak ada masalah. Tapi bagi mereka mainkan isu benda tu. Jangan mainkan isu benda tu. Sekarang bila tengok ya, mereka ni akan twist cerita. Contoh PMS dah tegur, dah terangkan. Berbuih dah PMS terangkan kes pengampunan Najib. Dan last Syafi'i Peguam Najib dah terangkan sebenarnya bahawa panel pengampunan tak ada bagi bang, apa. Soalannya apa? Itu soalannya macam mana kita punya pihak kerajaan ni, macam Sofi Wahab kata, bila nak bertindak, apasal lambat bertindak, apasal slow sangat, perlahan, jentera kita terlalu slow. Itu masalah dia. Okey. Ada panel nak jawab? Doktor ataupun Datuk? Bos, boleh tak maaf sikit bos? Silakan.
saya setuju dengan Joker dengan Rizal. Jadi benda melibatkan agama, saya rasa sepatutnya jantan agama lah. Bila nampak jelas benda tu menyeleweng agama, takkan kita nak tunggu polis kot. Kalau kedadah bolehlah polis bertindak tegas. Tapi bila bidang agama, patutnya Menteri Agama mengarahkan pegawai agama bila menampak syarahan-syarahan yang jelas menyesatkan, seperti menerakakan orang dan sebagainya lah, dan banyak menyelewengkan hukum-hukum agama. Jadi pegawai agama sepatutnya bertindak tegas. Tapi saya tengok banyak pegawai agama tidak bertindak dan nak harapkan polis saja, KDN dia bertindak. Kan KDN ni banyak lagi jenayah-jenayah yang lain. Agama ni orang agama lah yang kawal. Orang agama lah yang perbetulkan. Kan? Para mufti, para agama. Sebab dia tahu benda tu salah. Tapi kenapa nak diam? Kemungkinan pegawai agama fikir, oh ini politik, saya tak mencampur. Ini bukan masalah politik. Dia dah sampai ke peringkat akidah dah kadang-kadang. Dia dah sampai ke peringkat akidah dah. Tak boleh dibiarkan. Takkan kita nak biar lagi macam peristiwa Memali berlaku lagi kot, baru kita nak sedar. Ini yang dimasukkan oleh Joker tu. Kan? Dan saya sukalah Datuk Mujahid duk ulang-ulang selalu benda ni supaya kerajaan dengar. Kan tak boleh biarkan benda ni. Kita tak maulah benda macam Memali dah berlaku baru kita semua nak terfikir apa nak buat. Jadi sebelum berlaku saya rasa kena buat. Sebab saya nampak pun dah menuju ke arah itu dah. Kan? Kita dah nampak dah elemen-elemen yang ini. Yang Khawarij ini saya nampak dah semakin lama semakin kuat dah sekarang dalam parti politik. Keganasan lah Abang Wan. Betul. Cuma saya nak tambah sikit lah, kita nanti kita nak tak anak-anak kita membesar dalam keadaan zaman fitnah macam ni. Sian bang nanti kalau kita Ya. Okey, kita bagi panel kita jawab. Silakan. sikit lagi kalau kita turun ke bawah ni panel, oi semua bang caci maki bang. Saya buat GrabFood, boleh katakan majoriti budak-budak GrabFood tu semua caci maki kerajaan. Tak ada yang boleh itulah kan, turun ke bawah lah, tegangkan masalah sebenarnya, ambil tindakan ke apa ke. Okey. Baik, maknanya situasinya sama macam dulu kalau dibiarkan, sama macam PA 1.0 yang mungkin boleh mendoktrin sampai diorang ni rasa lemas dengan situasi hari ni. Okey, silakan. Panel ada nak jawab tak? Rasanya dah jawab soalan yang sama dengan Joker tadi. Okey, baik Abang Adam. Silakan Abang Adam. Assalamualaikum. Terima kasih host ya. Maaf pada awalnya tadi saya mendengar perbincangan perbualan, kemudian ada hal-hal lain saya tak dapat mendengar keseluruhan. Cumanya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Dr. Mujahid ya, yang mana kita tahu dalam room ni kita memang sentiasa merujuk dan alhamdulillah banyak kita memberi ruang dan peluang untuk Datuk Dr. Mujahid memberi penerangan, terutamanya pengalaman dan juga berkaitan dengan Menteri Agama semasa beliau menjawab jawatan tersebut. So alhamdulillah saya yakin dan percaya berkenaan dengan isu ini ada besar hikmahnya, dan inilah masanya untuk kita angkat balik Datuk Dr. Mujahid dalam berlawan ataupun memerangi naratif jahat PAS ni yang memang sangat jahatlah naratif dia doktor ya. Cuma saya nak tanyalah doktor, melihatkan tindak tanduk mereka yang mana terang-terang berkenaan dengan isu ni adalah kelemahan daripada pihak mereka. Cuma mereka spin benda ni seolah-olah kerajaan ini ingin mengkafankan mahkamah syariah dan sebagainya. Jadi soalan saya kepada Datuk Doktor, apakah perancangan dan juga apa yang kita boleh buat untuk bersama dengan Datuk memerangi ataupun menotahkan isu yang mereka tunggang ni. Sebab saya tengok isu ni memang confirm mereka akan checkmate, tetapi macam mana kita nak buat supaya mereka duduk diam dan terduduk berkenaan dengan isu ni. Silakan Datuk. Ya. Terima kasih kepada saudara Adam Boleh dengar saya Adam Okey, boleh Boleh Datuk. Pada yang tak dengar suara Datuk, kuatkan volume ke maksimum. Sila Datuk. Baik. Pertama, perkara ini tidak semudah yang kita jangkakan lah. Saya harus akui Dia tidak semudah yang kita jangkakan dalam dunia yang hari ini berpegang kepada post-truth. Post-truth ini ialah dalam media sosial mereka tidak berminat untuk mencari kebenaran.
mana-mana media sosial yang boleh memainkan isu, guna sentimen, guna emosi, itulah yang dianggap benar. Ya, itu nama dia post-truth. Dan ini cabaran yang sangat besar kepada mana-mana kerajaan yang ada hari ini. Termasuk dalam isu ini, bukan sekadar kita dihujani dengan maklumat, banjiran maklumat, kita juga diuji dengan suasana ekonomi negara, yang mana ekonomi negara ini juga secara tidak langsung memberi kesan kepada sesetengah orang yang sangat mudah menyalahkan semua ini kepada kerajaan. Yang ketiga, jangan lupa ketika saat kita berbicara sekarang ini, kebangkitan Islam yang sifatnya sangat radikal, kebangkitan Islam ni di kalangan kelompok Islam tu tidak radikal, tapi kelompok-kelompok yang bawa Islam yang sifatnya itu lebih kepada takfiri, ya, takfiri siasi, politik, dan juga kelompok khawarij politik ini sedang meningkat kerana adanya demand, adanya permintaan. Siapa yang jadi tukang bagi benda ini lebih apa orang kata demanding, ialah kita tengok para ustaz-ustaz, para asatizah yang bercakap dengan naratif yang menimbulkan kebencian, yang menimbulkan permusuhan atas nama Islam. Jadi orang-orang ni dipercayai, orang-orang ini menjadi kepercayaan orang ramai, orang Islam. Jadi dalam kita melihat semua faktor-faktor ini, sebab tu saya kata tidak semudah yang kita jangkakan. Dengan kata lain, naratif yang kita nak bawa iaitu Islam yang sifatnya lebih rahmah, Islam yang sifatnya lebih madani, Islam yang sifatnya lebih merangkul, Islam yang sifatnya menghormati proses undang-undang, Islam yang pada waktu yang sama menghormati kerangka negara yang ada dengan memahami siasat syariah yang sebenarnya. Nak bawa naratif lawan dengan naratif Islam yang sifatnya sangat khawariji, sangat sifatnya itu khawarij, tidak mudah. Dia akan bertembung. Dan pertembungan inilah yang saya katakan bahawa akhirnya orang-orang bawah yang tak ada peluang untuk mengetahui keadaan sebenarnya, mereka yang menjadi mangsa. Sebab itu kita tengok PAS dia membawa budaya takfiri khawariji ini. Sebab itu dia lebih mudah orang terima sebab dia black and white begitu. Apa black and white? Kerajaan tak buat syariah, maka kita kena lawan. Sebab kita nanti akan buat syariah. Okey? Tapi bila dia jadi kerajaan, dia cerita lain pula. Dia akan guna alasan yang sama macam mana kita menjelaskan. Oh, tidak semudahnya, tidak sebagainya. Jadi kita yang sentiasa menjadi bahan serangan ini, bila kita nak cerita siasat syariah, bila kita nak cerita maqasid syariah, bila kita nak kata ini ta'zir, di dalam undang-undang juga, dah dia kata, mahkamah syariah lain, ta'zir ni kita tak iktiraf sebab dia datang pada undang-undang sivil yang sekular contohnya. Saya nak gambarkan pada tuan-tuan, kerja kita ni panjang. Kita kena betul-betul perjelaskan naratif yang sebenarnya, tetapi yang akan memudahkan lebih kita punya kerja-kerja ini ialah keperluangan yang ada kepada kita dari sudut kita menjadi kerajaan, kita ada menteri-menteri, kita ada pegawai-pegawai. Inilah yang akan menjadi medan kita untuk kita gunakan bagi naratif kita ini benar-benar masuk ke seluruh pelosok kampung, desa dan kota serta anak-anak muda. Yang ini saya serahkan kebijaksanaan yang ada kepada kepimpinan hari ini untuk berbuat yang terbaik supaya naratif-naratif ini dapat kita sampaikan kepada orang ramai. Itulah saya punya komen secara menyeluruh cabaran yang dibangkitkan oleh Saudara Adam dan rakan-rakan yang lain. Okey, terima kasih Datuk. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan beberapa orang tadi. Mereka membincangkan di dalam kotak ni kan. Cuba apa tengok hak yang mula-mula ni, kesempatan yang diambil oleh Muhyiddin Yassin. Penipuan demi penipuan demi penipuan. Pimpinan PAS ni yang mana yang duk keluarkan kenyataan apa semua hak yang duk tulis sehingga ni apa nama, kira macam
mak jagon lah kira, sehingga boleh katakan kaum Lut. Masya Allah, apa jenis hati dan jiwa sanubari dia aku pun tak faham. Apa jenis orang ni, malulah kita ada. Ni orang bangsa-bangsa lain duk gelak je dengan apa isu yang berlaku hari ni. Malulah sikit, tolonglah malu tu. Ada sikit rasa malu terhadap bangsa lain. Yang duk tengok kita bangsa ni, bangsa kita, agama kita duduk bertelagah ni. Dekat Singapura nak abang ping apa depa betapa bersyukurnya tak ada parti seperti parti PAS. Bersyukur depa kan. Dekat dalam live kotak-kotak yang ni apa semua ni sebelum ni pun ada orang Singapura, dia duk cerita kan sangkaan jahat terhadap Singapura. Kota Singapura itu, Singapura ini, orang Melayu di sana apa semua. Padahal orang Melayu di sana dapat keistimewaan. Pengurusan rumah lah apa semua, dapat duit, dapat belanja kan. Cara kehidupan dan juga perbelanjaan mereka, cara mereka di sana, cara kita di sini, perbelanjaan kita di sini, cara di sini ya. Yang lebih membezakan antara mereka dengan mereka dengan kita ni barang lebih murah berlipat kali ganda. Bayangkan mereka nak beli satu bungkus Maggi pun, nak beli apa-apa pun $7-8. Nak beli sos lah apa $7-8. Kira tengok $7-8 kali dengan RM3.5. Kira tengok daripada harga berapa ringgit, dan bandingkan dengan harga dekat kita Malaysia baru ada $1.50. Kira $1.50 baru ada RM6, RM7. Depa sampai $3-4. Cara kehidupan depa, cara dengan pendapatan depa berbeza. Tapi yang kita pada akulah, sebab aku tak pernah masuk lagi Singapura kan. Tapi kita macam kita dimomokkan, kita dibodohkan, hampa fikir sendiri ya kan. Dia pertama dia akan mainkan isu agama, bangsa apa semua. Tengok Singapura, Melayu dah tak ada, Melayu ditindas. Melayu ditindas apa? Sana pun ada menteri agama Islam, orang Islam yang menjadi menteri agama. Yang berbezanya antara negara depa dengan macam dengan negara kita kan, depa ni berbisnes satu dunia. Singapura berbisnes kan, sebab negara dia tak ada hasil pertanian, tak ada. Jadi depa 100% daripada ekonomi kan, import ekspor lah, segala jenis kilang lah apa semua ni. Jadi depa terpaksa lah link dengan negara-negara Yahudi, negara-negara mana-mana untuk depa nak jana pendapatan depa. Jadi berbeza. Kita janganlah mudah sangat kita macam duk percaya dengan orang hak yang kita boleh nampak jelas duk tunggang Melayu, duk tunggang itu, duk tunggang ni. Cuba hampa tengoklah kan, perbincangan soal pengampunan lah, soal memali lah tragedi supaya nak elok berlaku tragedi hak tak elok di dalam negara kita kan. Perlu buat apa nama, macam satu kerajaan kena bertindak kan. Kita nak cakap pun macam-macam aku nak bakpi gambar atau perbincangan depa tadi macam kerajaan kena tegar kan. Aku cakap pun sampai aku duk fikir macam-macam ni kan. Sat masuk kau tu, sat masuk kau ni. Ada juga orang yang duduk tanya hang ni sebenarnya berapa tajuk hak yang nak bawa dekat dalam video hang. Ada juga orang duduk komen macam tu kan. Tapi asbab geram, asbab daripada kebodohan hak dibawa oleh puak-puak lebay bersatu ni kan. Dia nak tunjuk kata dialah hak terpaling membela rakyat, dialah terpaling itu terpaling. Lalah dia dapat kuasa tak buat apa pun. Dia akan tunggang, dia akan gunakan isu-isu ni untuk nak memburukkan parti lawan dia. Tapi dia berbohong. Terutama isu ni ni, dia berbohong. Sudahlah wahai Muhyiddin Yassin. Hang menipu, hang berbohong. Demi apa? Demi hang nak memburukkan kerajaan hari ni. Kita tahu. Hang jangan ingat macam kami tak tahu. Hampa kemaru. Hampa nak selamatkan diri. Hampa nak selamatkan diri daripada ditangkap oleh SPRM, ditangkap oleh kerajaan Malaysia, ataupun kalau ada di antara pengubahan wang haram, duit aset kekayaan hampa akan disita
Itu bukan kezaliman, itu adalah perlembagaan undang-undang kita. Kita kena ikut. Kalau kita buat salah, kita akan didakwa. Apa-apa yang berkaitan pengubahan wang haram, kita akan ditangkap. Kita akan disita oleh kerajaan Malaysia. Apa harta yang ada akan jadi hak kerajaan Malaysia. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita nak kata macam mana lagi. Inilah puak-puak Perikatan Nasional yang sengaja buat-buat tak faham dengan isu ni Elin apa semua ni, sedangkan takkan tak faham lagi ya. Ramai orang dah bercakap soal ni Elin ni, dan kenyataan Muhyiddin pun dah ramai orang bidas dah. Tapi inilah kesempatan hak yang Muhyiddin ni ambil. Kan? Kita tahu kalau setakat depa ni Perikatan Nasional ni, depa ni memang hero mainkan mainkan sentimen. Memang hero, memang hebat. Tapi hang nak main sentimen pun, hang jangan menipu. Bila hang menipu, kita memang jelas, sangat-sangat jelas, hang bukan memperjuangkan agama. Hang hanya memperjuangkan tekak hang. Hang hanya memperjuangkan dia untuk hang nak dapat kedudukan. Hang hanya memperjuangkan untuk ni anak beranak hang, sepupu sepapak hang kan. Untuk nak selamatkan diri, nakkan kuasa, nakkan itu, nakkan selamat ni suku sakat hang. Tambah sekarang Mahathir pula dah bersama dengan hang. Anak-anak Mahathir pun terancam, anak menantu Muhyiddin pun terancam, Muhyiddin sendiri pun terancam, Hamzah ketua pembangkang pun terancam. Jadi depa terpaksa mainkan isu-isu, mainkan menipu. Jahat, aku nak abang fikir apa, depa ni jahat. Tapi depa bertopengkan agama Islam. Depa tutup kejahatan depa tu dengan agama Islam, dengan nama-nama Allah, dengan bacaan doa, dengan serban, jubah, lebai. Sedangkan dapat kuasa haram pajak dah apa pun tak buat. Malulah sikit. Waktu jadi pembangkang Islam hudud RUU 355, dapat kuasa haram apa pun tak buat. Malulah kat orang, wahai Perikatan Nasional, terutama Parti PAS ni. Sebab dia dah bawa imej agama Islam. Apabila dia hipokrit terhadap kata-kata dia berkaitan agama, ini macam membuatkan bangsa lain gelak je dekat kita. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak ramai ampaan tuan. Assalamualaikum.